Tapi kalau sesimpel ni tuan-puan tak tahu, tuan-puan nak kena tanya upline FMD tuan-puan. Tuan-tuan dan puan, kejayaan ni adalah tentang rutin. Kejayaan ialah tentang buat perkara yang betul secara berterusan. Untuk berjaya dalam apa perkara sekalipun, tuan-puan, ialah kita kena perbetulkan rutin. Buat perkara yang betul dengan sabar dan konsisten. Jadi saya ucapkan tahniah tuan-tuan dan puan, pada hari Sabtu yang kebanyakan orang bercuti, tuan-puan spend masa yang pada hari ini untuk belajar. Tuan-puan, nak berjaya, saya selalu ulang, mudah saja. Kita kena tahu apa yang orang berjaya tahu. Kita kena buat apa yang orang berjaya buat. Buat sampai jadi rutin, sampai jadi habit, barulah kita akan dapat apa yang orang berjaya dapat. Simple. Formula dia simple saja. Mustahil kita akan dapat apa yang orang berjaya dapat sedangkan kita tak tahu apa yang orang berjaya tahu. Mustahil. Nak berjaya kena buat perkara yang betul. Tapi kalau kita tak tahu perkara yang betul tu apa, kejayaan tu jauh lah. Jadi perkara yang pertama tuan-puan kena rutinkan sebelum membina kejayaan yang besar ialah rutinkan belajar. Belajar ni kena jadikan sebahagian daripada kehidupan kita. Bukan hanya untuk tuan-puan berjaya dalam bisnes public goal. Apa sahaja pun tuan-puan kena belajar. Nak berjaya apa bidang sekalipun kena belajar. Takkan sama orang yang ada ilmu dengan tak ada ilmu. Takkan sama. Buat sesuatu perkara tanpa ilmu seolah-olah tebang pokok menggunakan kapak yang tumpul. Tebang pokok menggunakan kapak yang tumpul. Penat kita berusaha, penat kita bekerja, hasilnya tak seberapa. Jadi kita kena spend masa yang banyak untuk asah kapak kita tu supaya kapak kita tajam, kita dapat potong, tebang pokok dengan cara yang sangat mudah. Kita dapat save energy, kita dapat save kita punya masa, dapat kita jimatkan kita punya emosi mungkin. Jadi sebab tu, sesiapa saja cakap nak berjaya tapi dia tak join training, saya keluarkan dia terus daripada senarai mereka yang bakal berjaya dalam tim saya. Keluarkan terus. Dan saya always tanya tuan-puan, saya nak tahu kekuatan sesuatu tim FMD tu, saya akan tanya satu. Kalau FMD tu tanya, bagi tahu saya, Cik Zul, dia tanya tentang tim. Saya akan tanya, berapa ramai yang join PLT dan berapa ramai yang join weekly coaching. Itu saja saya dah boleh tahu dah. Berapa ramai FMD yang akan lahir daripada grup. Saya dah tahu dah. Saya dah boleh tahu dah. Jadi tuan-puan, maksudnya saya dah tahu dah. Future, orang yang berjaya dalam public goal ni ialah first, dia rutinkan dengan belajar. Sebab saya belum jumpa lagi tuan-puan. Saya dah 13 tahun ni, orang yang berjaya, massive success, tak belajar. Belum jumpa lagi. Jadi kita dah tahu dah pattern. Jadi sekarang ni tuan-puan, mudah saja. First ialah rutinkan belajar. Saya pun belajar. Once you stop learning, you start dying. Jangan kata orang baru tuan-puan. Orang lama tak belajar pun, bisnes dia pun tak grow. Orang lama tau. Jangan cerita orang baru. Orang baru tak datang belajar, jauh lah lagi. Kalau tuan-puan lihat achiever dalam public goal ni tuan-puan, orang lama yang performa dia masih bagus, personal lah, saya tak cakap team. Personal performance yang masih bagus, masih perform, saya seorang saja. Personal performance. Personal sales bagus, personal sales setiap bulan at least dapat Q bonus. Saya seorang saja. Yang lain dah tak ada tuan-puan. Orang lama susah nak jumpa dapat Q bonus, susah. Saya seorang saja. Sebab apa tuan-puan? Apa beza saya dengan dealer-dealer dinosaur? Satu saja, saya tak pernah berhenti belajar. Sebab saya nak mencipta kejayaan baru. Bila nak mencipta kejayaan baru, saya mesti terus belajar. Once you stop learning, you start dying. Bila saya berhenti belajar, saya dah tak mampu mencipta kejayaan baru. Sebab formula kejayaan yang lama boleh jadi formula kegagalan hari. Okey, mudahnya tuan-puan nak capai financial freedom. Tuan-puan ada duit, tuan-puan ada masa dan tuan-puan ada security income. Apa-apa terjadi, secure. Ada duit, ada masa, ada security income. Yang orang yang ada tiga-tiga ni tuan-puan rare. Tuan-puan susah nak jumpa. Ada duit, tak ada masa, itu banyak. Itu professional. Ataupun orang yang berniaga. Ada duit, tak ada masa, itu banyak. Ada masa, tak ada duit pun banyak. Ini orang yang menganggur. Ada duit, ada masa, ini rare. Saya baru balik daripada Tokyo tuan-puan. Tuan-puan tahu tak? Saya buat decision nak pergi Tokyo ni baru minggu lepas. Pergi Tokyo bukan sikit tuan-puan, habis berbelas ribu. Buat decision bila sebab saya kena pergi Tokyo sebab saya nak clearkan SOP untuk saya pergi Hokkaido nanti. Kena pergi sekejap saja saya pergi. Jadi saya tak apa buat decision. Duit habis banyak dan saya boleh pergi bila-bila masa. Maksudnya apa tuan-puan? Sebenarnya saya ni nak bercuti bila-bila masa saya boleh bercuti. Nak pergi travel overseas bila-bila masa saya boleh pergi travel overseas. Orang nak pergi travel overseas, duit tu nak kena simpan berapa lama tu tuan-puan? Berapa lama? Saya fikir, lah aku boleh pergi Tokyo macam tu je. Saya tak pergi bercuti bukan saya tak boleh bercuti sebab saya suka bekerja. Sebab tu saya tak pergi cuti. Bekerja tu adalah bercuti bagi saya. Jadi saya pun nak pergi Hokkaido ni sebab bagi saya Hokkaido bukan percutian bagi saya. Bagi saya pergi Hokkaido adalah bekerja. Sebab saya berpeluang bersama tim. Jadi saya tak pernah dulu saya rasa kita nak pergi overseas. Banyak orang tak boleh nak bayangkan pun tuan-puan nak boleh sampai overseas. Nak dapat cuti dengan bos punyalah susah. Dapat cuti pun belum tentu ada duit. Ada duit belum tentu dapat cuti. Tapi dalam public goal tuan-puan, alhamdulillah Allah bagi capai financial freedom, ada duit, ada masa. Anything happen, secure, ada security income. Jadi everything dah ada tuan-puan. Saya nak bagi tahu tuan-puan, kalaulah tuan-puan serius nak capai financial freedom, G100 dan Public Gold adalah platform yang paling mudah, paling murah dan paling G100
public goal dengan support sistem G100 paling mudah, paling murah dan paling, saya tak jumpa jalan lebih cepat daripada. Tuan-puan boleh study apa yang saya cakap. Saya percaya 5 tahun akan datang tuan-puan akan setuju apa saya cakap. Waktu tu tuan-puan baru faham, baru nak start. Orang lain lepas 5 tahun dah capai financial freedom, tuan-puan baru nak start. Kalau tuan-puan tak percaya saya cakap, tuan-puan tulis apa saya cakap. Okay, terima kasih Timekeeper. Sebab saya dah melalui proses nak capai financial freedom ni sejak 20 tahun yang lalu tau. 20 tahun. Bukan saya mencari macam-macam jalan. Dan G100 ni saya bangunkan dengan cara apa tuan-puan? Saya buang segala kesusahan yang pernah saya lalui untuk capai financial freedom. Saya pendekkan jalan jauh yang saya pernah lalu untuk tuan-puan. Maksud apa tuan-puan? Dengan platform G100 ini, tuan-puan boleh capai kejayaan bukan macam saya, lebih besar daripada saya. Sebab tuan-puan tak perlu ulangi kesilapan saya. Tuan-puan tak perlu, tuan-puan terus buat perkara yang betul. Saya buat perkara trial and error, banyak buat perkara yang salah, saya kena spend banyak masa untuk buat pembetulan. Tuan-puan terus buat perkara yang betul. Yang kedua, tuan-puan tak perlu lalui jalan panjang yang saya lalui itu, jalan yang berliku. Tuan-puan jalan highway, tuan-puan lalu runway terus, take off terus. Dengan syarat, tuan-puan mesti obses untuk belajar. Tuan-puan ada support system yang paling bagus macam mana pun, Sifu yang the best macam mana pun, champion of champion macam mana pun yang mengajar tuan-puan. Kalau tuan-puan tak ada keinginan yang kuat untuk belajar, tak ke mana-mana juga. Okay? Jadi tuan-puan, untuk capai financial freedom, target pertama tuan-puan, apa dalam bisnes tuan-puan? Target pertama yang tuan-puan kena capai? Letak dekat chat, tengok. Target pertama. Okey, maksudnya tuan-puan clear. 1000 frontline aktif. Ini target pertama tuan-puan. Bukan master dealer. Bukan founder master dealer. 1000 frontline aktif. Ini kalau tuan-puan serius nak capai financial freedom. 1000 frontline aktif, tuan-puan akan dapat passive income tak kurang 5,000 sebulan. Tak kurang Tapi reality ada yang hit sampai 2,000 income sampai 10,000 dengan 1000 frontline aktif. 5,000 passive income, tak kaya dan tak miskin. Ini permulaan kepada perjalanan yang lebih best lagi lepas. Dan bila tuan-puan dah capai 1000 frontline aktif, hilang segala penat lelah tuan-puan buat bisnes ni. Dah hilang dah. Yelah tuan-puan. Tuan-puan dah tahu dah bila harga emas jatuh, tuan-puan akan penat tau. Melayan customer yang datang bertalu-talu tau. Penat. Tapi tuan-puan tahu dah. Bulan depan tuan-puan akan senyum je. Tengok insentif. Kalau tuan-puan relax, tak ada kerja, nanti insentif tak senyum lah. Sebab relax, tak ada kerja. Okay? Jadi tuan-puan, target pertama tuan-puan ialah 1000 frontline. Jadi sekarang ni tuan-puan kena ready. 1000 frontline aktif ni akan datang, akan sampai kepada tuan-puan bila tuan-puan ready. Tuan-puan ni tak ready, dia tak akan datang. Kalau tuan-puan tak ready, 1000 frontline tak akan datang. Ready dengan skill, ready dengan mindset yang betul, ready dengan toolset yang betul. Tak ada toolset yang betul tuan-puan, huru-hara handphone tuan-puan nak entertain 1000 frontline aktif. 1000 frontline aktif yang closing tau. Yang tak closing maksudnya mungkin datang kepada tuan-puan tu 10,000 mungkin. Bayangkan hidup tuan-puan huru-hara macam mana. Sebab tu, ketika tuan-puan belum ada 1000 frontline aktif, obses belajar, get ready. Nanti bila tuan-puan get ready, tuan-puan nak follow up 500 customer, 1000 customer dengan satu klik cukup. Boleh ke follow up dengan satu klik, Cik Zul? Boleh. Itulah kena belajar. Tapi kalau tak belajar, Cik Zul macam mana nak tukar introducer? Ada customer orang tu lama tak aktif, nak tukar introducer. Saya cakap baik tak payah. Buat apa nak tukar introducer? Engkau nak tukar introducer pun kau tak tahu. Dia nak tukar introducer sebab dealer dia tak aktif. Engkau pun sama juga tak tahu apa-apa. Baik tak payah tukar introducer. Saya nak register customer bawah saya macam mana Tak payah register. Nanti menyusahkan orang je. Nak register customer pun tak tahu. Saya dah register dah, dia tak dapat PG code. Tak payah register, senang. Bagi nombor kontak kawan tu bagi kat saya register kat saya tahu nak handle. Lepas tu saya sebut, tuan-puan kena ready. Masuk keluar mulut rimau, masuk mulut buaya, sama juga. Sama-sama tak belajar, sama-sama tak tahu. Kena ready tuan-puan. Jadi tuan-puan, sekarang ni NDO bukan hanya untuk new dealer. Sebenarnya new dealer orientation and business update. Itulah ini. Sebab apa tuan-puan? Bila kita grow dengan cepat, terima kasih Timekeeper, kita akan banyak update dalam bisnes. Sebab tu kita buat new dealer orientation setiap bulan tuan-puan. Sebab banyak update. Saya NDO ni bukan setiap bulan tuan-puan, setiap minggu. Dapat update daripada public goal. Saya dapat update, saya bagi tahu kepada team, kepada komiti, dia upgrade slide, upgrade presentation dalam NDO. Bagi tahu kepada tuan-puan. Tuan-puan sebulan sekali, saya seminggu sekali. NDO saya ni. Okay? Jadi NDO ni dia bukan benda yang besar tuan-puan. NDO ni tuan-puan akan belajar nak kenal public goal dengan nak kenal G100. Kenal public goal, kenal G100, dah faham SOP. 3 benda je tuan-puan belajar. Kenal public goal, kenal G100, faham SOP. Simple saja tuan-puan. Tapi kalau sesimpel ni tuan-puan tak tahu, tuan-puan nak kena tanya upline FMD tuan-puan. Tuan-puan adalah high maintenance punya tuan-puan. Dalam bisnes ni, kita nak berjaya, kita kena tahu apa yang orang berjaya tahu, kita kena buat apa yang orang berjaya buat, barulah kita akan dapat apa yang orang berjaya dapat. Perkara yang paling mahal sekali dalam G100 ni adalah mentorship. Mentorship ni maksudnya orang yang dah proven berjaya, ready untuk guide tuan-puan berjaya macam ni. Siapa yang proven berjaya? Tuan-puan punya upline mentor. Siapa tuan-puan punya upline mentor? Upline FMD yang sudah ada 1000 frontline aktif
yang follow sistem, yang connect dengan dia punya leader. Itulah tuan-puan punya upline mentor. Upline mentor ni, kalau dia ada 1,000 frontline aktif, frontline dia bukan 1,000. Frontline dia mungkin 2,000, mungkin 3,000. Dan empire dia bukan, kalau frontline dia 1,000, empire dia bukan 1,000. Empire dia boleh jadi 5,000. Dan tuan-puan hanyalah satu daripada 5,000 yang ada dalam empire dia. Tuan-puan ingat dia ada masa nak layan tuan-puan soalan remeh-temeh yang ada dalam NDO. Tuan-puan dah setahun, 6 bulan pun tak tahu apa yang ada dalam NDO. Tuan-puan ingat dia nak layan? Ini high maintenance dan dia tahu dah. Pattern macam ni, dealer macam ni, dia tak akan grow. Apply FMD, dia take note tau. Ni dah berapa lama ni? Dah setahun. Masih lagi tanya pasal SOP. Bukan, kan dalam slide tu kan dah ada ke tuan-puan? Slide ni kan dah ada. Dia bagi download dia. Tuan-puan download tak slide? Slide siap ada link tau. Tuan-puan bukan sekadar slide tau. Siap bagi link tau. Sepatutnya soalan SOP, tuan-puan dah tak tanya Apply FMD tu. Kalau tuan-puan tanya Apply FMD soalan SOP, tuan-puan adalah high maintenance punya dan dia tak ada masa nak spend masa dengan tuan-puan. Sebab apa? Kalau tuan-puan buat bisnes, tuan-puan kaya, dia tak kaya raya pun sebab tuan-puan buat bisnes. Kalau tuan-puan tak buat, dia tak miskin pun. Sebab apa? Income besar kita adalah pada frontline. Income besar pada frontline. Once tuan-puan dah jadi dealer, hilang yang 2% yang upline tuan-puan dapat tu. Hilang tu persen. Mungkin dia dapat 0.5%. Baik dia spend masa dengan customer dia yang dia dapat 2%. Okay? Jadi tuan-puan, nak grow besar dalam bisnes, tuan-puan kena jadi low maintenance. Saya kalau dealer contact saya, tanya soalan SOP, saya akan tengok. Ni dah berapa lama jadi dealer? Kalau soalan ni saya akan tanya, dah pergi NDO ke belum? Dah pergi PLT belum? Pergi, saya cakap. Sebab saya tak mampu nak bantu sesiapa yang tak pergi training. Saya tak mampu. Even anak saya pun saya tak mampu. Padahal anak saya boleh coaching hari-hari dengan saya tau. Anak saya pun kena join NDO hari ni. Anak saya pun tengah ikuti NDO. Anak saya pun pergi PLT. Anak saya pun pergi MDC. Ini yang bukan anak saya. Tuan-puan ingat saya nak layan? Saya tak mampu, tuan-puan. Anak saya pun saya tak mampu bantu dia berjaya kalau dia tak join training. Tuan-puan jangan ingat, oh siapa? Saya di bawah contoh. Di bawah champion of champion Puan Amalia. Tak apa, saya tak payah pergi training ni. Saya tanya Puan Amalia je. Dia tak layan tuan-puan nanti. Sebab dia tahu dah this attitude tak boleh buat dia ke mana-mana. Okay, saya minta 5 minit thank you. Jadi tuan-puan, bila tuan-puan berpeluang belajar dengan orang yang proven sukses, tuan-puan buat, tuan-puan yang kaya. Bukan dia yang kaya. Bukan apply FMD tuan-puan yang kaya. Tuan-puan yang kaya. Kalau dia dapat pun sikit, mungkin dia dapat. Kalau tuan-puan jadi jadi founder master dealer, lagi tuan-puan punya upline mentor tak dapat apa-apa. Group sales semua tak dapat. Dia nak pergi qualify trip pun dia tinggal-kial. Sebab apa? Dia dah bantu tuan-puan daripada tak ada apa sampai jadi founder master dealer. Tuan-puan kena ingat, bisnes ni adalah bisnes kita masing-masing. Bisnes ni bisnes kita masing-masing. Selagi kalau kita nak grow, kita kena ambil tanggungjawab sepenuh. Kita kena belajar untuk independent. Cepat-cepat independent. First awal-awal, yes. Bulan 2 tuan-puan tak faham. Tanya tu, tanya ni, okey. Tapi tuan-puan kena cepat-cepat independent. Dependent awal-awal betul. Tapi kena cepat independent. Berdikari cepat-cepat. Okay? Sekarang ni tuan-puan, okey. Dalam membina bisnes ni, dia ada 4 fasa. Fasa yang paling kritikal ialah fasa pertama. Dia ada 4 fasa. Saya tak sempat cerita panjang lah tuan-puan. Fasa pertama ialah membina diri. Fasa kedua ialah membina customer base. Fasa ketiga ialah membina team. Fasa keempat, melahirkan leader. Challenges sebenar dalam bisnes ni adalah pada melahirkan leaders. Tapi banyak orang tak grow sebab dia start pada fasa pertama tau, membina diri. Sebab apa tuan-puan? Dia masih struggle dengan berperang dengan diri, bukan dengan orang lain. Nak pergi training ke tak pergi training? Tuan-puan, benda yang betul kita tak perlu buat decision. Perkara yang betul jangan sampai kita nak kena buat decision. Ada tak sehari ni buat decision? Hari ni nak gosok gigi ke tak gosok gigi? Kalau tuan-puan perlu buat decision untuk gosok gigi, mesti gigi tuan-puan dah teruk dah. Kalau setiap hari tuan-puan kena buat decision nak gosok gigi ke tak gosok gigi, mesti habis dah gigi tuan-puan. Benda yang betul kita tak payah buat decision. Begitu juga dalam bisnes public goal. Dealer public goal yang kena buat decision, nak datang training ke tak datang training. Kalau tuan-puan pergi bekerja makan gaji, setiap hari tuan-puan kena buat decision. Hari ni aku nak pergi kerja ke tak nak pergi kerja. Tuan-puan dah lama dah kena pecat sebagai pekerja. Benda rutin tak perlu buat decision. Join training tak perlu buat decision. Apa lagi? Itu fasa pertama. Bila pergi training tu tuan-puan nak kena buat decision, upline FMD nak kena remind, nak kena buat senarai siapa yang join training. Sampai macam tu, tuan-puan tak grow. Tuan-puan akan grow bila? Tuan-puan kena follow up upline FMD. Upline mentor tolong bagi tahu saya dah join ni. Apa lagi next yang patut saya buat? Itu baru bisnes tuan-puan akan grow. Tu fasa pertama. Fasa kedua ialah apa? Membina customer base. Membina customer base, antara rutin kita ialah buat konten setiap hari. Kalau buat konten nak kena buat decision, jauh lagi tuan-puan nak ada 1000 frontline. Buat konten nak kena buat decision, follow up customer nak kena buat decision. Itu rutin. Itu bukan tak perlu, itu tak perlu buat decision. Service customer tak perlu buat decision. Itu yang dah masuk fasa kedua. Fasa ketiga pula apa, nak bina team. Weekly coaching bagi FMD. Dah tak perlu buat decision, memang kena buat tiap minggu. Show up and show off, tak perlu buat decision. Show up and show off dalam bisnes. Bukan show off tu bukan maksud tunjuk harta tu. Memang bukan tuan-puan, bukan. Tuan-puan kena faham, ambil masa faham apa maksud saya show off dalam bisnes. Okey? Jadi bisnes ni ialah tentang diri kita tuan-puan. Selagi tuan-puan letak faktor kejayaan jatuh bangun bisnes tuan-puan pada faktor luar daripada diri tuan-puan, bisnes tuan-puan tak. Ingat saya cakap, kalau
Kalau tuan-puan letak jatuh bangun bisnes tuan-puan pada faktor luar pada diri tuan-puan, bisnes tuan-puan tak grow. Saya macam mana saya nak ada 1,000 frontline? Saya dah cakap dah, orang tak nak. Maksud apa? Orang tak nak tu orang lain, bukan tentang tuan-puan. Tuan-puan bila? Oh, saya dah buat konten tapi saya tak cukup lagi. Saya kena buat lebih banyak. Tu tentang diri kita. Oh, saya dah cuba buat closing tapi closing rate saya rendah. Macam mana saya nak improve? Itu tentang diri. Oh, saya dah ajak dah, dia orang tak nak buat bisnes, dia orang tak nak join training. Itu orang lain. Kalau tuan-puan letakkan faktor jatuh bangun bisnes pada faktor luar, tuan-puan tak akan grow. Saya punya personal target dalam bisnes nak ada 1,000 founder master leader dalam channel. Sama ada bersama tuan-puan atau bersama orang lain. Tuan-puan buat decision nak bersama saya ataupun tuan-puan menonton kejayaan saya. Itu saja. Daripada dulu lagi saya dah sebut kepada tim saya ketika saya buat decision untuk membantu 100 orang jadi master dealer. Saya kata saya akan melahirkan 100 master dealer. Sama ada bersama tuan-puan atau bersama orang lain. Saya tetap akan grow. Saya tak tunggu sesiapa dan saya tak tinggalkan sesiapa. Saya akan jalan dulu. Begitu juga tuan-puan nak membina 1,000 frontline. Saya akan bantu 1,000 orang celik dan pandai tentang emas. Sama ada tuan-puan jadi sebahagian daripada saya atau tuan-puan lihat kejayaan saya nanti. Kalau ada dalam diri tuan-puan akan achieve. Kalau tuan-puan perlu mengemis, maksud diri tuan-puan tak bernilai. Kalau tuan-puan perlu mengemis dengan customer, mengemis dengan tuan-puan punya team, maksudnya tuan-puan tak bernilai. Kalau diri kita bernilai, kita tak perlu mengemis dengan. Sebab apa? Diri kita bernilai, kita boleh tambah nilai dalam hidup orang lain. Kita boleh bantu orang lain kaya dengan emas. Kita boleh bantu orang lain kaya sebagai dealer public. Itu kalau diri kita bernilai. Kalau kita nak mengemis dengan customer, mengemis dengan team, bisnes kita tak. Okay? Itu saja nasihat saya daripada tuan-puan. Sabar dengan diri sendiri. Membina kejayaan ialah tentang diri sendiri. Sabar dengan diri sendiri. Bukan sabar dengan customer, diri sendiri. Musuh sebenarnya bisnes bukan customer, bukan rejection, diri sendiri. Yang malas belajar, yang lembik, yang penuh dengan negative talk, ini nak kena buang. Diri nak kena upgrade. Skill tak ada, nak kena upgrade. Mindset tak betul, nak kena tune. Musuh adalah tak ada siapa boleh sabotage bisnes kita melainkan diri kita sendiri.